Okey, tak ada masalah. Dah boleh, dah boleh. Kumpul KFC ya. Kalau kita tak tahu nanti kita bincang balik. Lokasi ni nak pakai SSG ke? Lokasi Itu yang duit. Asal jadi kosong. Asal jadi kosong. Ini Bawa full screen. 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 Ya. Saya nak kena pergi sana jauh. Dalaman tak? Eh? Kolam. Dalaman? Ha. Kenapa? Ni? Dapat dah. 27 22 Oktober 1984. Oh, dirasmikan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir. Nampak ni. Nampak kat sana. Jauh lah. Apa salah nombor apa? Buka dulu. Buka. Ni Didi.
Dan sama nombor 36 tu dia buat seperti 36 ke 35. Nombor 36. Random sampai 40. Dalam boleh saja. Apa bentuk? Aduh. Pehoni apa? Pehoni. Pehoni. Sobek dengan kau dah. Sebut dia kan? Sebut siapa? Siapa ni sebut? Orang, maklumat, dah sama maklumat orang kan. Internet, action, sini pergi untuk dapat maklumat. Bukan mudah dapat maklumat. You discuss lagi, you plan quality. You akan plan untuk quality jawapan yang betul kan. So you have to discuss. You negotiate lagi, banyak yang belajar kan. So antara dua objektif utama dalam scavenger sebenarnya adalah yang pertama, macam mana you capture knowledge. Macam mana you capture information. Betul? Itu yang pertama, macam mana you capture. Yang kedua, setelah you capture, you akan masukkan dalam web, laman web ni untuk dikongsikan bersama. Waktu itulah macam mana you disseminate information, you sebarkan maklumat. Maklumat kalau you sebarkan tak betul lah orang lain macam ni. Okey. Jadi aktiviti kita hari ni sebenarnya dua. Kita dah define KM. Betul tak? Knowledge management as a process daripada capture. Lagi apa? Apa KM ni working definition? Leveraging last kali. Capture, tengah-tengah kita ada share, kita ada transfer, kita apply, apa lagi? Macam kita nak manage evolution, knowledge evolution kan, daripada kita create sampailah kita leverage on that knowledge. So kita dah belajar ni lagi dua. Kita belajar macam mana capture dan macam mana disseminate information. Lepas tu kita buat scavenger. Jadi you belajar banyak benda. Salah satu daripada soalan you belajar benda yang saya tak dapat nak bagi tahu dalam bilik kuliah kita kat sana dekat Dewan Seri Baiduri. Contoh dia macam dekat company dekat Malaysia yang nak implement KM. Kalau kita tak searching jadi tak tahu. Kan baru kita tahu ada website ni cerita pasal KM company dekat Malaysia ada banyak orang yang buat. Jadi bila you nak benchmark, contoh nak buat benchmarking, you tahu mana yang best practice you nak benchmark. Siapa you nak pergi tengok, contohnya. Lepas tu, guru contohnya, KM guru, kadang-kadang you tak tahu. Kan? Sekarang you dah tahu, paling kurang you dah tahu 2 orang guru. Nama guru tu. Ada buku ke tak ada buku guru tu. Sekarang you dah tahu KM guru. Orang kata kalau belajar tak guru macam belajar dengan syaitan, kata kan? Jadi you ada guru, maksudnya ilmu ni boleh di-referkan. Nanti kalau orang tanya siapa guru you belajar KM ni? I tengok ikut Nonaka, ikut Jiro Nonaka punya method. Kan? Seki model, itu cerita model. Lepas tu Devonport, pusat banyak lagi guru-guru lain. Tapi semua nak tentang jawapan anda, semua jawapan anda. Lepas tu apa lagi soalan kita ada? Dia tengok dalam blog. Okay, dalam blog training coaching ada banyak features, ada banyak widget yang buat dekat dalam tu. Jadi enabler kepada COP. Jadi berapa widget, berapa features yang membolehkan COP memudah cara pada COP ada dalam training coaching. Ada berapa? 9. Nak tengok jawapan-jawapan ni luar kan? Nanti jawapan kita akan bagi di akhir rancangan. Lagi satu pasal intan pula. Okay, soalan scavenger hunt yang kita buat kategori dia generally kita buat 3 kategori. Satu tentang knowledge management. Okay, bila you baca more knowledge management dapatlah input-input lain. Macam nama guru tadi, okay, best practices you akan dapat. Kedua tentang intan. Sebab apa kita buat tentang intan? Sebab intan adalah salah satu badan yang melatihkan tangan kerajaan. Jadi sekurang-kurangnya you kena kenal siapa dalam unit tu. Apa peranan dia. Macam tadi kita tengok ada yang tanya, dia cakap tanya staff pun tak tahu. Betul tak? Ada berapa makmal, ada juga staff kat sini tak tahu. Maksudnya you ada aset yang hebat
Tapi you sendiri tak tahu. Staf intern sendiri ada yang tak tahu. Jadi you lebih bagus maksudnya you dah tahu. Masalah dia, bila kita ada kelebihan, kita ada aset, tapi kita sendiri tak tahu kita ada aset, itu adalah salah satu punca kelemahan kita. Weaknesses. Underutilized. Sekarang ni bila you tahu, you boleh utilize dia. You boleh leverage on the asset. Okay, tuan-tuan dan puan? Boleh sangat ni? Clear eh? Jadi untuk yang lain-lain dalam sekemenjahan, mungkin ada menghadapi kesukaran nak dapat maklumat. Macam cari kita buruk siapa owner dia, betul tak? Okay? Selain daripada maklumat intan, kita juga masukkan maklumat-maklumat general knowledge. Maksudnya all kita belajar je tak ada, entertainment sikit pun tak boleh juga. Betul tak? Jadi kita cari tambah-tambah sikit yang code breaker contoh dia, number. Ada siapa dapat break number? Apa? Tak dapat. Apa? Google ada yang dapat, nanti you share kan. Ada yang dapat Google. Tengok bukan senang. Bukan senang, tapi ada yang dapat. Macam mana dia dapat? Dia kena kongsikan dalam blog dia. Macam mana experience dia cari. Okay tak? Ada lagi. Pohini apa? Pohoni. Siapa dapat pohoni? Siapa dapat pohoni? Cool by? Oh, bagus. Jawapan yang tepat adalah nanti kita akan tengok. Tunggu ah. Tapi maksudnya bukan senang nak dapat data. Tadi ada sahabat kita dia cakap apa saya dah nampak dah abang ni, tapi tadi kita buat tak tahu. Kalau tahu saya dah ambilkan tangan. Bila dah dapat soalan baru tahu nilai dia. Betul tak? Kadang-kadang maklumat di jabatan kita macam tu lah. Kadang-kadang kita buat tak tahu je, tapi bila nak pakai, dah trigger action, baru cakap lah berguna lah dekat dulu tak tahu macam mana. Betul tak? You buat tak tahu dengan aset yang you ada. Sekarang bila kita dah buat scavenger baru kita tahu, oh penting, benda ni kecil pun benda ni penting. Okay? Siapa dapat gambar Encik Halim? Siapa dapat tanda tangan dia? Tak dapat? Ada langsung tak tahu siapa tu Encik Halim? Encik Azmi? Ada yang dapat? Di mana jumpa dia? Dalam bilik sebelah. Jadi dia orang semua adalah kaki tangan yang menguruskan kebanyakan latihan, pembangunan. Okay? Begitu juga dengan soalan-soalan contohnya ada berapa latihan yang Intan buat setahun. Jadi kadang-kadang, dulu saya pergi kursus, saya hantar pergi bagi taklimat kursus macam ni. Ada yang tak tahu Intan buat kursus berapa banyak. Dia cakap kadang-kadang tak dapat maklumat pun. Jadi hari ni bila dia dapat tahu, kata dia cakap, oh ada 70 setahun. Mononnya dia buat balik, dia bagi tahu 70 setahun. Dan 70 tu dia kategori dia. Jadi in future, kalau dia nak buat training, kalau dia nak datang untuk latihan, dia boleh apply. Berapa kali Intan buat tahun ni untuk KM? Sekali tahun ni? Sekali saja? Tengok, kita tengok ni sekali atau dua atau tiga. Okay? Bila dia tahu ada sekali, katalah contoh 2 kali kan. Cakap, oh maksudnya dia datang. Dia bagi peluang kalau dia pergi ke, ataupun advance module ke kan. Modul yang lain. Nak buat implementation pula. So dia boleh follow. Maksudnya training tak habis di sini. Dia akan follow. KM ni sebenarnya adalah jenis perjalanan. Kalau dia datang hari ni khusus, hari ni habis, tamat, balik, itu bukan dia. Dia adalah jenis live document. Macam ISP, live document. You akan proceed pusing balik. Kalau tak kompetitif. Knowledge you obsolete. Dah tamat dah inilah dalam database. Simpan je. Dia obsolete. You ingat KM is a source of innovation. Untuk innovate, you kena update your knowledge. So it's a jenis. Proses yang bertambah berulang-ulang. Okay, tuan-tuan dan puan. Dengan itu, saya rasa scavenjahan dah tamat officially. Tapi yang petang tadi ni belum tamat lagi.